Anda mungkin tak sedar, setiap sisi kehidupan anda, kami ada bersama. Setiap langkah, setiap permulaan, setiap bahagian, setiap hari sejak 80-an. Meningkatkan kekayaan negara dengan penuh amanah dan dedikasi. Daripada mereka kepada kita, daripada syarikat kepada masyarakat, sektor kewangan ke kaunter perkhidmatan, dari ladang ke meja makan, perbandaran ke rumah impian, jentera teguh ke lebuh raya kukuh, pelindungan perniagaan yang menjamin kehidupan, dan hasil ujian menjadi barang keperluan. Dengan warisan negara, kami bina masa depan bertaraf dunia. Biar tinggi atau rendah, kita bersama tak kira di mana dengan rasa megah. Dengan tiap pulangan pelaburan, tiap keuntungan yang dikongsi, tiap bakat yang diasah, tiap rumah mampu milik yang dibina dan didiami, tiap bantuan yang dihulurkan, tiap senyuman buat pelanggan. Anda mungkin tak sedar, setiap sisi kehidupan di Malaysia, kami membantu melengkapkannya, mengimbangi, memperkasa, melindungi, memenuhi, membina kekayaan anda, membina kekayaan rakyat Malaysia. Kami, Permodalan Nasional Berhad, PNB. Bismillahirrahmanirrahim. Yang amat berbahagia, Tun Arifin Zakaria, Pengerusi Kumpulan Permodalan Nasional Berhad PNB. Encik Ahmad Zulkarnain On, Presiden dan Ketua Eksekutif Kumpulan PNB. Ahli-ahli Lembaga Pengarah serta Pengurusan Kanan PNB dan ASNB. Para pelabur dan pemegang unit amanah saham Bumiputra ASB, wakil-wakil media, tuan-tuan dan puan-puan yang sedang mengikuti sesi ini secara dalam talian. Assalamualaikum dan selamat pagi. Bagi pihak Permodalan Nasional Berhad PNB, Majlis mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang sudi bersama kami pada pagi ini untuk mengikuti pengumuman pengagihan pendapatan amanah saham Bumiputra ASB bagi tahun kewangan 2021. Selaras dengan prosedur yang digariskan oleh Majlis Keselamatan Negara dalam kita menangani wabak COVID-19 yang masih belum reda, PNB bersiaran dari Menara PNB di Jalan Tun Razak pagi ini, khusus buat para pemegang unit ASB. Anda bersama saya, Aimi Aziz, Ketua Komunikasi PNB, selaku pengacara majlis pada pagi ini. Bagi memulakan majlis dijemput Dr. Ahmad Basri Ibrahim, Ketua Pengurusan Syariah PNB untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-fusuq wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma aghnina bihalalika an haramik
وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. Ya Allah, ya Tuhan kami, Maha suci Tuhan yang memiliki segala yang di bumi dan yang di langit. Di pagi yang dirahmati lagi diberkati ini, kami hamba-hamba-Mu merafakkan kesyukuran yang tidak terhingga ke hadrat-Mu atas segala limpahan nikmat dan rahmat dari-Mu, maka dapat kami adakan majlis pada hari ini. Allahumma ya Allah, sesungguhnya kami berhimpun di pagi ini bagi mengadakan majlis pengumuman pengagihan pendapatan Amanah Saham Bumi Putra 2021. Allahumma ya Hannan, ya Mannan, ya Badi'as Samawati wal Ard. Ya Allah, kami mohon limpahan taufik dan hidayah-Mu di dalam setiap perkara yang kami rancang dan yang akan kami laksanakan. Bukakanlah pintu hati kami dengan kebijaksanaan, ilmu pengetahuan dan hikmah dari-Mu. Kurniakanlah inayah dan riayah-Mu ya Allah sebagai pendinding untuk kami dari segala keburukan, kebinasaan dan kegagalan. Allahumma ya Allah, ya zal fadli wal in'am, ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, bimbinglah kami dalam memikul amanah dan tanggungjawab untuk meneruskan kecemerlangan kami dengan nur hidayah-Mu yang berkekalan. Berkatilah segala usaha kami semua ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami segala kemudahan dan kekuatan untuk kami merangka sebaik-baik strategi dan dasar demi agama, bangsa, negara dan organisasi. Ya Allah, berkati dan rahmatilah segala perancangan dan segala usaha yang disusun, dan Kau restuilah ia ya Allah dengan mengurniakan setinggi-tinggi kejayaan sehingga kami berjaya menjadi sebuah syarikat yang bertaraf dunia di masa akan datang. Allahumma ya Allah, hanya kepada Engkaulah kami pohonkan dan hanya Engkaulah sahaja yang memakbulkannya. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma taqabbal minna wa ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha. Innaka ni'mal maula wa ni'mal wakil. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Dr. Basri. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan sukacitanya mempersilakan pengerusi kumpulan PNB yang amat berbahagia Tun Arifin Zakaria untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya mengumumkan pengagihan pendapatan ASB pada tahun ini. Dipersilakan, Tun. Bismillahirrahmanirrahim. Cik Ahmad Zulkarnain On, Presiden dan Ketua Eksekutif Kumpulan PNB, ahli-ahli Lembaga Pengarah PNB dan ASMB, para pelabur dan pemegang unit, wakil-wakil media, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama secara maya pada pagi ini bagi membentangkan perkembangan terkini PNB dan seterusnya mengumumkan pengagihan pendapatan Amanah Saham Bumi Putra bagi tahun keuangan berakhir 2021. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tahun 2021 merupakan satu lagi tahun yang amat mencabar buat kita semua. Harapan negara untuk memulakan proses pemulihan pada awal tahun ini tidak kesampaian dan tertangguh kerana situasi penularan COVID-19 yang terus kritikal. Tempoh mencabar itu bukan sahaja dialami oleh Malaysia, malah turut dilalui oleh negara-negara lain. Namun, alhamdulillah,
berkat keberkesanan program imunisasi COVID-19 di kebanyakan negara, ekonomi dunia beransur pulih pada separuh kedua tahun 2021. Keluaran dalam negara kasar KDNK, ekonomi utama dunia, turut meningkat sejajar dengan pembukaan semula ekonomi di samping pelancaran program imunisasi. Dengan ekonomi dunia yang semakin pulih dan dengan kekurangan bekalan, harga minyak mentah telah melonjak ke parah setinggi dalam tempoh 2 tahun. Harga minyak sawit mentah turut meningkat melepasi paras RM5,000 untuk setiap 1 tan metrik. Peningkatan ketara dalam sejarah ketika bekalan tidak menentu. Begitu juga dengan ekonomi Malaysia yang telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan pada suku keempat tahun 2021 dibantu oleh pembukaan semula aktiviti ekonomi dan sosial berikutan kejayaan program imunisasi negara. Pasaran global pula mencatat peningkatan yang optimistik. Faktor-faktor utama yang mendorong perkembangan positif ini ialah keyakinan awam terhadap keberkesanan vaksin, pembukaan semula sektor ekonomi secara berperingkat dan sokongan dari dasar monetary dan fiskal. Bagi pasaran ekuiti domestik pula, walaupun menguncup tahun ini dan terkesan dengan kemunculan kes jangkitan COVID-19, sentimen dan aktiviti pasaran terus dipacu oleh pelaksanaan dasar fiskal dan monetary, keberkesanan program imunisasi COVID-19, kenaikan semula harga komoditi dan pembukaan semula aktiviti ekonomi. Para pelabur dan pemegang unit yang dihormati sekalian, kami sedia maklum anda semua menanti-nantikan pengumuman pengagihan pendapatan amanah saham Bumiputera ASB saban tahun. Umum sedia maklum bahawa ASB telah dilancarkan pada tahun 1990 dengan tujuan untuk menjana pulangan yang konsisten dan kompetitif untuk anda semua. Sebagai unit amanah berharga tetap, modal anda sentiasa terpelihara. Pelaburan dalam ASB berisiko rendah dan berpotensi berkembang dengan baik untuk jangka panjang. Inilah yang kami usahakan untuk anda. Sejak dilancarkan, keyakinan pelabur terhadap ASB terus meningkat dengan unit dalam edaran kini mencecah 181.2 bilion. Begitu juga dengan bilangan pemegang unit yang kini mencecah 10.4 juta pada tahun ini, berbanding dengan 10.2 juta pada tahun 2020. Ini merupakan satu penghargaan buat kami di PNB dan ASMB kerana ia mencerminkan kepercayaan dan keyakinan anda terhadap keupayaan pengurus dana kami mengurus wang pelaburan dengan baik. Saudara-saudari sekalian, saya ingin membawa anda mengimbau kembali tahun 2019 yang begitu mencabar untuk pasaran global dan domestik. Pada masa itu, pasaran ekuiti domestik telah menguncup sebanyak 6% dan FBM KLCI merupakan antara indeks paling lemah di seluruh dunia. Dengan iltizam untuk menangani segala cabaran dunia pada ketika itu, agar dapat terus memberikan pulangan yang mampan, PNB telah memperhebat usaha kepelbagaian portfolio dana dengan meningkatkan pelaburan ke dalam pasaran global.
Kami telah mula melabur secara berhemah ke dalam pasaran ekuiti awam global. Strategi kepelbagaian portfolio menyaksikan peningkatan pelaburan ekuiti awam global daripada 5.9% pada tahun 2020 kini telah meningkat kepada 8.2% daripada keseluruhan portfolio pada tahun ini. Namun begitu, pelaburan dalam pasaran ekuiti domestik tetap menjadi keutamaan PNB dengan 68.8% daripada keseluruhan portfolio. Pelaburan antarabangsa dapat mengimbangkan portfolio pelaburan tempatan dalam usaha kami untuk terus menjana pulangan yang kompetitif kepada pelabur. Alhamdulillah, strategi kepelbagaian dana ke pasaran global telah membuahkan hasil positif. Ini dibuktikan dengan sumbangan dari ekuiti awam global kepada pendapatan ASB pada kadar 30.7% berbanding 24.2% pada tahun 2020. Prestasi pelaburan ekuiti global yang lebih kukuh telah berjaya mengurangkan kesan pasaran domestik yang mencabar. Ini menunjukkan betapa pentingnya strategi kepelbagaian dalam mengurus risiko portfolio untuk menjana pulangan yang mampan. Saudara-saudari sekalian, sama-samalah kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana ekonomi kini mula menunjukkan tanda-tanda positif. Namun, perlu terus berdoa dan berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana pemulihan sepenuhnya akan mengambil masa. Justru kami di PNB akan terus mengambil langkah berhati-hati dalam strategi pelaburan kami kerana pulangan yang mampan untuk anda, pelabur kami adalah keutamaan PNB. Hadirin sekalian, dengan sukacitanya saya mengisytiharkan pengagihan pendapatan untuk amanah saham Bumiputera adalah sebanyak 5 sen seunit bagi tahun keuangan 31 Disember 2021. Jumlah pengagihan adalah sebanyak 8.9 bilion ringgit. Pengagihan pendapatan ini merangkumi pengagihan pendapatan sebanyak 4.25 sen seunit dan bonus sebanyak 0.75 sen seunit. Saya bagi pihak Lembaga Pengarah PNB dan ASNB bersyukur pengagihan pendapatan ASB pada tahun ini kekal kompetitif. Hasil usaha pasukan pelaburan kami, kadar pengagihan pendapatan sebanyak 5 sen seunit ini adalah 315 mata asas lebih tinggi berbanding deposit tetap 12 bulan yang kadar semasa ialah 1.85%. Dengan jumlah pembayaran pengagihan pendapatan ini, PNB telah mengagihkan sebanyak 168.5 bilion ringgit pendapatan kumulatif dan bonus ASB sepanjang 30 tahun ASB menjadi pilihan instrumen pelaburan utama anda semua. Alhamdulillah, PNB masih berdaya tahan untuk terus memenuhi mandat yang diberi walaupun dalam suasana yang tidak menentu ini. Kami berbesar hati dapat bersama anda dalam menempuhi tempoh yang mencabar sejak pandemik bermula pada tahun lalu. Kami telah permudahkan anda mengakses wang pelaburan ASB anda secara online mulai tahun lalu untuk menampung kos perbelanjaan berikutan pandemik COVID-19. InsyaAllah,
PNB akan melakukan yang terbaik untuk mengharungi segala cabaran yang mendatang. Kami akan meneruskan kejayaan yang telah dicapai dalam usaha kepelbagaian portfolio pelaburan. Harapan kami untuk membina portfolio yang benar-benar berdaya tahan dengan mengoptimumkan gabungan kelas aset dan geografi yang berbeza. Kami amat menghargai kepercayaan dan keyakinan anda terhadap kami sepanjang 4 dekad. Kami akan terus memikul amanah ini, insya-Allah, dan akan terus proaktif menawarkan produk dan perkhidmatan baru untuk memenuhi keperluan anda. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pasukan PNB dan ASNB yang telah bekerja keras tanpa mengenal erti penat lelah untuk memastikan pengumuman dividen ASB tahun ini diterima dengan perasaan syukur dan optimis. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan setulus takziah kepada para pelabur dan juga seluruh rakyat Malaysia yang telah ditimpa musibah banjir baru-baru ini. Sesungguhnya berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Semoga anda semua tabah menghadapi dugaan ini. Justru saya menyarankan agar kita semua menghulurkan apa sahaja jenis bantuan mengikut kemampuan masing-masing bagi meringankan beban penderitaan dan kerosakan yang ditanggung oleh mangsa-mangsa banjir di seluruh negara. Marilah kita sama-sama berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan usaha-usaha menyelamat yang sedang giat dijalankan oleh pihak yang berwajib. Akhir kata, saya ucapkan selamat menyambut Hari Natal kepada mereka yang meraihkannya. Saya juga mengucapkan selamat Tahun Baru kepada seluruh keluarga Malaysia dan sama-sama kita berdoa semoga tahun 2022 membawa kestabilan dan kemajuan dari segi ekonomi, kesihatan dan kesejahteraan buat kita semua. Saya akhiri dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Yang Amat Berbahagia Tun atas ucapan dan pengumuman pengagihan pendapatan ASB itu tadi. Seterusnya dipersilakan Presiden dan Ketua Eksekutif Kumpulan PNB, Encik Ahmad Zulkarnain On, untuk menyampaikan taklimat pencapaian PNB bagi tahun 2021. Dipersilakan Encik Zul. Rakan-rakan media yang dihormati, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, saya amat berbesar hati dan sukacita kerana dapat bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini secara maya. Saya harap semua sekarang berada dalam keadaan sihat dan selamat. Saya juga ingin menyampaikan salam takziah kepada mereka yang terjejas akibat banjir baru-baru ini. Pandemik luar biasa COVID-19 telah memberi kesan kepada persekitaran ekonomi seluruh dunia. Sebagai organisasi pelaburan yang menjadi harapan kepada lebih daripada 14 juta pemegang akaun, kami menggalas tanggungjawab berat bagi memikul mandat yang diamanahkan dan memenuhi harapan mereka. Justeru, PNB mengambil langkah-langkah proaktif bagi memastikan pulangan yang mampan dapat terus diberikan kepada pemegang unit kami. Seterusnya, menjamin kecermerlangan dan kelangsungan PNB dan skim-skim amanah sahamnya. Tuan-tuan dan puan-puan, tahun 2021 merupakan tahun yang aktif di mana beberapa produk dan perkhidmatan baharu telah diperkenalkan kepada pelabur. Sebagai contoh, PNB telah melancarkan ASN Equity Global, dana global kedua kami, dan Wakaf ASNB, sebuah perkhidmatan yang memberi peluang kepada para pelabur
untuk menjalankan amal kebajikan melalui dana-dana unit ASNB. Selaras dengan usaha digital kami, PNB telah melancarkan cawangan ASNB pertama yang berfokus kepada aspek-aspek digital di Miri Sarawak serta mengadakan acara Minggu Saham Digital yang kedua pada bulan lepas. Dari segi prestasi keseluruhan PNB bagi tahun ini, saya dengan sukacitanya melaporkan bahawa PNB telah mencatatkan prestasi kewangan yang berdaya tahan. Aset di bawah pengurusan PNB telah meningkat sebanyak 5.6% kepada 338.4 bilion pada bulan November 2021. Ini mencerminkan kepercayaan berterusan yang telah diberikan oleh lebih 12 juta pemegang-pemegang unit kami. Walaupun keadaan ekonomi yang sukar, pemegang-pemegang unit kami terus kekal menjadi pelabur jangka masa panjang. Alhamdulillah, pengagihan pendapatan ESB iaitu 5 sen seunit sekali lagi telah mengatasi kadar purata deposit tetap 12 bulan sebanyak 3.15%. Ini adalah trend positif untuk PNB di mana semua dana unit amanah harga tetap kami telah berjaya mengatasi penanda aras bagi tahun 2021. Tahun lepas, PNB telah melancarkan ASM Imbang 3 Global yang mendapat sambutan positif dengan lebih daripada 2 bilion unit telah dilanggan. Berdasarkan sambutan dan prestasi ASM Imbang 3 Global yang menggalakkan, pada bulan September lalu kami telah melancarkan dana ASM Equity Global pula. Dana ini memberi peluang kepada pelabur untuk mempunyai portfolio pelaburan di pasaran antarabangsa dengan modal permulaan yang berpatutan. Alhamdulillah, dana mendapat sambutan yang begitu baik sekali dengan lebih 830 juta unit telah dilanggan oleh lebih 16,000 pemegang unit setakat November 2021. Tuan-tuan dan puan-puan, walaupun tahun 2021 adalah sekali lagi tahun yang sukar dengan prestasi indeks KLCI turun sejak Januari, alhamdulillah PNB berjaya mencapai sasaran yang telah kami tetapkan pada tahun ini. Saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada semua rakan-rakan di PNB yang telah berusaha keras sepanjang tahun. Penglibatan aktif dan berterusan dengan syarikat-syarikat strategik dan teras kami telah menghasilkan peningkatan ketara dalam prestasi masing-masing. Dividen dari syarikat-syarikat strategik telah jauh melebihi jangkaan pada tahun 2021, di mana jumlah keseluruhannya telah mencecah 5.1 bilion iaitu peningkatan sebanyak 35% daripada tahun 2020. Seterusnya kami berbesar hati untuk berkongsi pencapaian strategi kepelbagaian portfolio kami. Pelaburan ekuiti awam global kini telah meningkat kepada 11.6% berbanding dengan 8.7% pada tahun sebelumnya. Jumlah pendedahan global kami termasuk pelbagai kelas aset kini berada pada 16.8% iaitu peningkatan kira-kira 5% daripada tahun 2020. Seperti yang telah dilakukan sepanjang tahun, PNB akan terus melabur dalam syarikat-syarikat yang berpotensi tinggi dan peneraju pasaran pada kelas-kelas aset dan geografi yang berlainan, insya-Allah. PNB telah mempercepatkan usaha transformasi digital dengan penambahbaikan aplikasi mudah alih MyASNB untuk semua pemegang unit. Antara ciri-ciri baru yang telah diperkenalkan adalah penambahbaikan user interface yang mudah dinavigasi dan juga buat pertama kalinya proses onboarding digital ataupun eKYC. Sekarang pelanggan baru tidak perlu kecawangan untuk membuka akaun ataupun untuk mengemas kini butiran peribadi. Melalui eKYC, mereka hanya perlu mengambil gambar kad pengenalan dan muka sahaja. Setakat ini, lebih daripada 71,000 pemegang unit baru telah berjaya membuka akaun pelaburan melalui perkhidmatan ini. Tambahan lagi, kami telah memperkenalkan Target Labur, sebuah perkhidmatan di mana pemegang unit boleh melabur berasaskan matlamat masing-masing. Lebih daripada 5,800 matlamat pelaburan telah diwujudkan
sejak pelancaran pada bulan Oktober lepas. Sambutan awam sebegini mencerminkan penekanan para pelabur terhadap kemudahan digital dan PNB akan terus melakukan penambahbaikan untuk memudahkan transaksi dan pengalaman pemegang unit kami dengan ASNB. Program Minggu Saham Amanah Malaysia telah beralih kepada platform digital semenjak tahun lepas dan pada November 2021, PNB telah menganjurkan edisi kedua Minggu Saham Digital ataupun MSD. MSD mempertengahkan pendidikan pelaburan dalam bentuk ringan dan santai supaya ia lebih mudah diterima oleh pelbagai lapisan masyarakat. Stream langsung selama 7 hari ini telah berjaya merekodkan 1.5 juta tontonan dan lebih daripada 5 juta penglibatan di semua saluran media sosial. PNB sentiasa menekankan literasi kewangan dan menjalankan pelbagai program untuk mendidik orang ramai tentang simpanan dan pelaburan, terutamanya tentang konsep risiko dan pulangan serta kepentingan melabur secara konsisten. Program celik kewangan PNB yang lain seperti sembang-sembang ASNB, kuis pelaburan dan kelab pelaburan juga telah beralih ke atas talian. Ini membolehkan kami menjangkau jauh lebih ramai lagi rakyat Malaysia berbanding acara fizikal dalam usaha kami untuk mempertingkatkan pemahaman rakyat Malaysia dalam bidang pelaburan dan kewangan. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi tahun 2022, PNB akan terus memenuhi mandat kami kepada pemegang unit dengan menyasarkan fokus utama berikut, iaitu memulakan integrasi unsur kelestarian atau ESG dalam semua aspek operasi dan kegiatan pelaburan PNB. Dan kedua, meneguhkan portfolio pelaburan kami melalui strategi kepelbagaian. Dalam menegakkan visi dan misi, PNB akan berusaha untuk mengembangkan pendekatan kami terhadap pelaburan yang bertanggungjawab dan mempunyai ciri kelestarian. Ini akan membolehkan PNB untuk menjadi lebih saksama dan mengamalkan proses tadbir urus yang berkesan. Oleh itu, PNB akan melancarkan rangka kerja kelestarian ataupun Sustainability Framework insya-Allah pada suku pertama tahun 2022. Kami yakin pelaburan berteraskan ESG akan memacu pulangan yang mampan dan berdaya saing dalam jangka masa panjang. Seterusnya, membolehkan PNB untuk memenuhi mandat kami untuk pemegang unit sekalian. Seterusnya, PNB akan terus memperteguhkan portfolio pelaburan kami melalui proses kepelbagaian yang berhemah bagi mencapai sasaran jangka panjang kami. Matlamat ini akan dicapai melalui strategi pelaburan langsung dan melalui pengurusan dana terkemuka serta rancangan-rancangan penaikan nilai melibatkan syarikat-syarikat strategik dan teras PNB. Tuan-tuan dan puan-puan, peningkatan ekonomi dan pasaran dunia pada tahun 2021 adalah disebabkan oleh pelancaran program vaksinasi dan pembukaan semula ekonomi. Walau bagaimanapun, cabaran dan halangan tetap muncul di sepanjang perjalanan oleh kerana kenaikan semula kes-kes COVID-19. Namun, PNB terus berjaya dalam objektifnya iaitu mengagihkan pulangan yang mampan kepada pemegang-pemegang unit. InsyaAllah, dengan kadar vaksinasi yang tinggi serta pembukaan semula ekonomi kita, kami menjangkakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada tahun hadapan. Namun begitu, pasti akan ada sedikit sebanyak cabaran apabila negara menyesuaikan kehidupan dan aktiviti ekonomi di dalam situasi endemik dengan COVID-19. PNB sebagai institusi pelaburan negara akan terus berusaha mencapai mandat yang ditetapkan sejak penubuhan dan kekal setia kepada identiti kami, institusi pelaburan jangka masa panjang yang berfokus kepada pengagihan pulangan yang mampan. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya ingin merakamkan penghargaan kepada wakil-wakil media yang menyertai sesi kami pada hari ini. Kami di PNB berterima kasih atas sokongan rakan-rakan semua. Terima kasih. Terima kasih Encik Zul. Dengan taklimat pencapaian PNB itu tadi, berakhir sudah Majlis Pengumuman Pengagihan Pendapatan ASB bagi tahun kewangan 2021.
Kini dijemput Yang Amat Berbahagia Tun Arifin Zakaria dan Encik Ahmad Zulkarnain On bagi sesi bergambar. Dipersilakan. Setinggi-tinggi terima kasih kami ucapkan kepada semua pemegang unit yang mengikuti sesi ini di Facebook PNB. Sampai di sini sahaja, sehingga ketemu lagi di tahun hadapan insya-Allah. Terima kasih dan Assalamualaikum.